بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang terakhir adalah hadis 450 dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajma'u baina ar-rajulayn min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktharu akhdhan lil-Qur'an fayuqaddimuhu fil lahad walam yughassalu walam yusalla alaihim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan di antara dua orang yang telah pun syahid dalam medan Uhud fi thawbin wahidin, dalam pakaian ataupun kafan yang satu. Thumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, ayyuhum, yang mana yang lebih banyak padanya Al-Quran, fayuqaddimuhu fil lahad, maka hendaklah didahulukan ke lahad, walam yughassalu, dan tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan atas mereka. Antara faedah yang telah kita sebutkan daripada hadis yang telah kita baca pada kuliah yang lalu adalah kemuliaan mayat. Kemuliaan mayat, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, yang mana satu lebih banyak Al-Quran padanya, fayuqaddimuhu fil lahad, maka didahulukan ke al-lahad, dan tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Jadi mana-mana saja yang ada kelebihan, sama ada dia hafizul Quran ataupun dia seorang alim, seorang yang ada ilmu, maka dia itu didahulukan ke lahad. Sebagaimana dia itu dimuliakan sewaktu hidup, begitulah dia dimuliakan sewaktu telah pun meninggal dunia. Dan hukum yang lain adalah harus untuk kita menanam lebih dari satu mayat dalam satu lahad, dan boleh untuk kita mengkafankan dalam satu kain kafan jika ada keperluan ataupun darurat yang mengharuskan perkara tersebut dilakukan. Qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh, berkata Syekh Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh, wala yajuzu nabshul qubur lianna hadha ihanatu lil mauta, adalah tidak diharuskan, haram hukumnya menggali kubur, menggali semula kubur, lianna hadha ihanah, kerana dengan perbuatan menggali semula kubur itu adalah ihanatan, adalah suatu menghina lil mauta, menghina kepada mayat, wa ma'lum anna lahum hurmah, dan diketahui bahawasanya bagi mayat-mayat itu juga ada kehormatan. Wa qad sabaqu ila hadzal mawdi' wa sara lahum daran fal quburu manazilahum, dan telah pun sabaqu ila hadzal mawdi', maka mereka ni orang yang dah meninggal ini telah pun mendahului kita dalam kematian dan dimasukkan dalam kubur, dan itu adalah manazilahum, dan kubur itu adalah rumah mereka. Maka disebabkan itu la yajuzu nabshul qubur, adalah haram hukumnya menggali semula kubur ataupun mengorek kubur, illa li gharadin sahih, melainkan kalau sekiranya ada tujuan yang sahih, melainkan ada tujuan yang sahih.
So kalau ada tujuan yang sahih, ada tujuan yang memerlukan kepada mayat tersebut digali semula, seumpama kalau sekiranya mayat itu ditanam sebelum dimandikan atau dikafankan dan yang seumpamanya, maka dikorek balik dan dimandikan dan dikafankan dan ditanam semula. Fa'an Jabir ibnu Abdullah, dari Jabir ibnu Abdullah, ata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullah ibnu Ubay ba'dama dufin. Telah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang kepada Abdullah ibnu Ubay ba'dama dufin, setelah mana dia ditanam. Fa akhrajahu, dan dikeluarkannya. Fa nafatha fihi min riqihi fa albasahu qamisahu, maka dikorek semula dan Nabi SAW mengkafankannya ataupun menyuruh anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul mengkafankan dengan baju Nabi SAW. So jika ada keperluan, tapi kalau sekiranya tak ada keperluan saja-saja dan keperluan itu tidaklah masuk keperluan dan tidak darurat, maka hukum menggali kubur adalah haram. Kerana macam disebut tadi oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh, menggali kubur ataupun mengorek semula kubur itu adalah suatu tindakan penghinaan kepada mauta. Kenapa disebutkan kalam Syekh Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh ni? Adalah bab mayat itu ada kemuliaan. So mayat ada kemuliaan apabila didahulukan kepada lahat. Adalah orang yang paling hafaz Quran. Orang yang ada Quran kepadanya, maka didahulukan ke dalam lahat. Dan telah pun kita sebutkan lahat itu tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai penghormatan kepada mayat. So bila kita masukkan mayat dalam rumah dia, itu kubur yang baru ni, maka kita menyorokkan dia ke dalam lahat, masukkan dia dalam bilik sebagai penghormatan kepada mayat. Berikutnya 451. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه Abu Dawud. Daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghalau, jangan kamu melampau fil kafani, dalam mengkafankan. Fa innahu yuslabu sari'an, kerana innahu yuslabu sari'an, yuslabu sarian maksudnya kain kafan tu nanti dia akan hancur cepat. Yuslabu sarian. So jangan melampau, la taghalau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, tetapi berkata sebagian para ulama dhaiful isnad. Sanadnya dhaiful isnad. Juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Mishkat, dan dhaif Al-Jami', juga dhaif Abi Dawud. Berkata dalam At-Talkhis, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam sanadnya ada Amr ibn Hashim. Amr ibn Hashim Al-Janbi mukhtalafun fih, diperselisihkan keadaan dia. Wa fihi inqita' baina Sya'bi wa baina Ali ibn Abi Talib, dan dalam sanadnya juga terputus di antara Sya'bi dan di antara Ali ibn Abi Talib. Kerana hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhu. Lianna ad-Daraqutni qala innahu lam yasma' min Ali. Berkata al-Imam ad-Daraqutni, dia tidak mendengar daripada Ali, melainkan hadis satu saja. Wa qad hasanahu al-Munziri wan Nawawi, dan telah dihasankan oleh al-Munziri dan An-Nawawi. Dalam Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu an, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Telah lalu dalam bab ini hadis yang lalu pada yang telah kita baca daripada Jabir,
Apabila salah seorang kamu mengkafankan akhahu, saudaranya, falyuhassin kafanah. Hendaklah dia memperelokkan kafannya. Dah cukup dah. Cumanya la taghalau. Jangan melampau. Dalam apa-apa hal pun jangan melampau. Sehingga dalam mengkafankan mayat pun jangan melampau. Memandikan mayat pun jangan melampau. Ada orang memandikan mayat habis dijuluk-juluk hidung kawan tu. Melampau-lampau lah. Maksudnya lebih-lebih sangat. Cukup basuh hak yang zahir. Sehingga apa dalam mandi jenazah kita panggil aktiviti meruang. Meruang maksudnya buang najis tak. Dia pun pergi tekan, tekan lagi, dia tekan lagi. Dah keluar lagi, tekan lagi, dia tekan lagi. So, melampau. Cukup tekan pun ala kadar. Hak mana keluar basuh, hak yang mana dah dalam tu dah cukup lah. Jangan dikorek-korek dan sebagainya. Kerana tak boleh melampau. Dalam apa pun tidak boleh melampau. Hadis ni dhaiful isnad, sanad dhaif. Tapi la taghalau fil kafan, samalah. Jangan melampau di dalam bab kafan. Telah pun lalu hadis elokkan kafan. Cukup dah. Elokkan kafan tapi jangan melampau dalam mengkafankan mayat. Kerana dalam tindakan melampau, contoh dia pergi mengkafankan mayat, dia pergi cari kain yang mahal, kain yang beribu-ribu harganya dan sebagainya, itu melampau lah. Melampau dalam kafan kerana disebut fa'innahu yuslabu sari'an. Kerana dah masuk dalam kubur, hak benda-benda ni semua akan hancur. Mayat tu akan hancur, kain tu pun akan hancur. Maka tidak ada faedah. Islam tak suka melampau dan Islam tak suka membazir. Al-mustahabbu an yakuna al-kafan min al-thiyabil bid al-qutun al-adiyah. Yang mustahabnya mayat itu dikafankan dalam kain cotton putih yang biasa. Jangan melampau-lampau, jangan beli mahal-mahal. Wa an la yakfanul mayyiti mahma kanat manzilatahu min al-thiyabil fakhirah. Dan tidak seharusnya seorang itu mengkafankan mayat walaupun mayat itu kedudukannya tinggi dalam masyarakat. Min al-thiyabil fakhirah, dengan pakaian yang mahal. Wa malabisil ghaliyah kama annahu la yuzadu fil kafani syar'i. Dan tidak juga kita menambah-nambah daripada bilangan kapan yang syar'i. So, dia pergi kapan mayat itu dengan 7 kali, 8 kali, 9 kali lapisan, 10 kali lapisan. Ini melampau. Walikulli naw'in minal mauta qadarin ma'lum fil kafan. Al-kafan yubla. Kapan itu akan lusuh. Kapan akan kain kan, nanti dia akan lusuh. Dan wa ta'kuluhul ardha sari'an. Dan apabila dah masuk dalam bumi akan hancur dengan cepat sekali. Fala ma'na lil mughalat fihi, dan tidak mempunyai faedah melampau-lampau dalam kafan. Wa ikhtiyaruhu min albisatir rafi'ati syahira, dengan mengambil kapan yang daripada jenis kain yang cantik, yang mahal, tak perlu. Fa inna hadha yadkhulu fi babis saraf, kerana dia masuk dalam bab as-saraf, melampau, membazir. As-saraf wal khuyala, sehingga kadang-kadang mayat ataupun pengurusan jenazah pun boleh membawa kepada khuyala, sombong. Bila pengurusan mayat tu dah mati dah, hak yang menguruskan mayat tu berbangga-bangga pula tu. Dengan macam-macam majlis, macam-macam upacara, macam-macam mahal kain dan sebagainya. So ini akan menimbulkan hak warisnya rasa bangga diri lah. Kesian mayat tu. La siyama fi hadzal mawtin alladhi istawa fihi al-ghani wal faqir wal syarif wal wadi'. Dan juga ditambah lagi dalam zaman kini, sama saja orang kaya, orang miskin, ada kedudukan ke tak ada kedudukan ke, orang semua sama saja, masuk kubur hancur belaka. Hancur. Boleh tak untuk mengorek kubur yang nak digunakan untuk mayat baru? Ganti. Kita kat Malaysia oleh kerana mungkin tanah luar, masih tak timbul lagi masalah. Itu pun beberapa tahun yang lalu. Lama jugalah.
telah pun dibahaskan hukum kubur bertingkat. Kan? Telah dibahaskan hukum kubur bertingkat. Apa hukum kubur bertingkat? Macam lah sebenarnya tengok kita kerja dan sebagainya. Kubur bertingkat tu, dia buatlah lukisan. Mayatnya ada bawah tu, kemudian macam mana tah, dia bubuh satu lapisan, berikutnya bubuh mayat baru dan sebagainya. Yang dilakukan di negara Arab, kubur dia tak bertingkat. Dia tanya kepada orang hak kubur, maka dia tahulah kubur mana lama, kubur mana hak baru. Orang hak yang pakar ni, maka dia tahu kubur-kubur belah ni semua mayatnya dah reput, dah tak ada dah. Ataupun dah habis, semua dah hancur. Maka kubur-kubur itu dikorek balik untuk ditanam jenazah baru. Wallahu a'lam. So kalau sekiranya mayat telah hancur dan sebagainya, maka boleh, harus hukumnya untuk dikorek dan ditanam mayat yang baru. Tapi kalau mayat itu masih lagi setahun, 2 tahun, 5 tahun pun masih ada lagi, maka hak ni jangan dikorek. Biar mayat ataupun kubur yang telah pun dipastikan mayat di dalamnya itu telah pun cukup waktu yang telah pun hancur dan sebagainya, maka boleh untuk dikorek dan ditanam mayat yang baru. Dan kita masalah kita banyaklah kat Malaysia. Kalau ditanam hak baru ni, batu nisan tu kan nama hak mamat tu. Kalau di luar tak ada isu, tak ditulis pun nama kan. Lubang kubur dah tanam-tanamlah. Adakah apabila tidak ada nama, maka kita tak boleh ziarah kubur kan? Hatta kalau dah tak boleh ziarah kubur sekalipun, maksudnya kalau kita tak tahu mayat yang ada dalam tu pun hak mana satu bapa kita, hak mana satu pun tak tahu, itu tidak menjadi masalah. Kerana disuruh kita menziarahi kubur umum. Lalu saja kubur, Assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimin al mu'minin wa inna insyaAllah bikum lalahikun. Bila kita bagi salam, doakan, pergi melawat kubur, ziarah kubur, kita tahu hak bapak kita ditanam kat sini, tapi dah tak ingat hak kubur mana. Tidak apa, tak ada masalah pun. Tak menjejahkan pun. Yang penting kita dah bagi salam bagaimana yang Nabi ajar. Dan kita telah mendoakan kepada penghuni kubur. Dan dalam masa yang lain kita juga berterusan mendoakan hak saudara mara kita yang dah meninggal. So itu semua tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah apabila kubur tu seolah-olahnya macam kita beli. Sedangkan dia tanah wakaf. Kubur adalah tanah wakaf. Jangan jadi macam orang bukan Islam, kena beli. Apabila kena beli dan sebagainya, so maksudnya kita beli tanah tu, maksudnya kita punya lah. Sedangkan tanah wakaf tidak dibeli. Tanah wakaf adalah tanah yang diwakafkan untuk menanam mayat orang Islam lah. Perkuburan orang Islam. Sebab itu bukan hak kita. Dan tanah yang ditanam bapak kita, itu bukan hak kita. Itu adalah tanah wakaf. Yang mana apabila telah pun berlalu tahun-tahun yang sehingga mayatnya telah dipastikan hancur dan sebagainya, jika sekiranya tanah tak cukup, bila dah tak cukup tanah ataupun sampai ke peringkat darurat dan tak boleh dah ada tanah yang lain, maka boleh dikorek kubur lama, maka ditanam jenazah yang baru. Wallahu a'lamu bis-shawab. Berikutnya 452. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laha law mutti qabli la ghassaltuki al-hadith. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadanya, lau mutti qabli, wahai Aisyah, kalau sekiranya engkau mati sebelum aku, maksudnya Aisyah pergi dulu, la ghassaltuki, aku akan mandikan jenazah engkau. Kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis. So suami menyatakan kepada isterinya,
kalau kau mati nanti esok aku mandikan jenazah kau. So, sebagaimana yang Nabi sebut kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan selain daripadanya. Hadis bertaraf sahih. Syekh Al-Albani menghukumkan hadis ini adalah hadis hasan. Qala fit talkhis rawahu Ahmad wa Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daraqutni wal Baihaqi daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa qad a'allahu al-Baihaqi bi Ibni Ishaq bi annahu an'anahu wa anfarada bih. Tetapi Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan hadis ini problem. A'allahu ada illah, ada cacat. Kerana di dalam sanad hadis ini Al-Baihaqi sebut dicacatkan, a'allahu, ada illah disebabkan Ibnu Ishaq bi annahu an'anahu, kerana dia an'anahu wa anfarada bih, dan dia bersendirian dalam meriwayatkannya. Ibn Ishaq rawi mudallis, an'anah, rawi mudallis apabila dia sebut an, hadis dhaif. Rawi mudallis kalau dia sebut an, hadisnya dhaif. Dhaif ringan. Dhaif ringan. Kalau tak bersambung, sanad putus, hadisnya kategori dhaif ringan. So bila dhaif ringan, kalau ada riwayat yang lain yang menguatkannya sama taraf ataupun lebih kuat daripadanya, hadis boleh jadi hasan. Sebab itu Syekh Al-Albani menghukumkan hadis ini hasan, dan para ulama lain sebagian mensahihkan hadis ini. Tak kira lah ulama sebagian kata sahih ke hasan ke sama, yang penting kategori boleh pakai. Kalau dia kata hadis ini dhaif, hadis ini palsu, tak kira lah, yang penting hadis itu sama kategori mardud. Hadis ada dua kategori, ada kategori maqbul, diterima, ada kategori mardud. Kategori maqbul ada sahih, ada hasan. Cukup takat tu. Nak lagi detail, ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Selagi mana dia masuk dalam kategori hasan semua ini, maka hadisnya kategori maqbul, diterima. Hadis dhaif, palsu, dalam kategori yang sama, kategori mardud, ditolak. Tak kira dhaif, mardud. Hak tu yang duk panas, duk bising 2-3 hari. Kategori palsu adalah salah satu kategori hadis dhaif. Satu kategori, bahkan akbah, paling buruk kategori hadis dhaif adalah palsu. Tapi yang penting dia masuk dalam kategori yang sama, mardud. Mardud. Habis tu ada dhaif kan boleh pakai dalam fadail amal. Habis mardud ke makbul? Diterima ke ditolak? Ditolak. Ditolak kan diterima? Hadis dhaif kategori ditolak. Hadis dhaif boleh beramal dalam fadail amal. Masih kategori diterima ke ditolak? Kategori ditolak kan? Kategori ditolak. Apa makna boleh beramal dalam fadailul a'mal? Ada syarat tak? Ada syarat. Syarat kategori hadis dhaif nak beramal dalam fadailul a'mal ada syarat. Satu, mesti dhaif ringan. Satu mesti dhaif ringan. Dhaif ringan ni kategori mardud ke makbul? Mardud. Ditolak. Tapi syarat pertama ni adalah dhaif ringan. Dhaif ringan maksudnya sanad putus. Maksudnya rawi kurang lemah ingatan. Yang tidak sampai ke dhaif berat. Apabila dhaif berat, maksudnya rawi itu ditahmah pada adalahnya. Rawi ditahmah pada adalah, maka jadi dhaif berat. Selagi mana di kategori dhaif ringan, boleh beramal dalam fadailul a'mal
Tapi still dalam kategori ditolak. Tak faham lagi susah. Kadang-kadang hak PhD hadis pun tak faham. Hak ada PhD hadis pun tak faham. So hadis dhaif, apa orang kata? Poin utama hadis dhaif adalah kategori mardud, ditolak. Kemudian kita bahas hadis dhaif dalam fadailul a'mal, boleh beramal di dalam fadailul a'mal dengan syarat. Satu, dhaif ringan. Yang kedua, mesti ada asal yang sahih daripada Quran atau hadis sahih. Yang kedua syaratnya, mesti ada asal yang sahih. Sama ada dari Quran ataupun hadis sahih. Itu syarat kedua. Adakah dia jadi makbul? Tak, kan? Dia still tertolak. Tapi syarat untuk beramal dalam fadailul a'mal, satu, dhaif ringan, ditolak. Tapi syarat pertamanya dhaif ringan. Yang kedua, mesti ada usul yang ataupun mesti disokong dari usul yang sahih. Usul yang sahih. Ada hadis dhaif ringan bercakap tentang mesti berbuat baik kepada mak bapak. Boleh tak diamalkan? Boleh dalam fadail amal kerana usulnya ada dalam Quran. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Dan ada hadis sahih yang cakap tentangnya. Dan baru kita ambil hadis tu, ada sikit tentang galakan untuk buat baik kat mak bapak yang kita pakainya dalam fadail a'mal kerana ada usul yang sahih daripada Quran dengan sunnah. Still, syarat yang kedua, tidak bermakna hadis dhaif makbul. Tidak bermakna hadis dhaif diterima. Yang ketiga, tidak disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kategori diterima ke ditolak? Ditolak. Kerana tidak boleh disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak boleh sandar kepada Nabi? Kerana tidak mencukupi syarat hadis sahih. Tak mencukupi syarat hadis sahih. Kalau tak faham juga, aku tak tahu. Yang ada PhD hadis pun pergi belajar balik. Okey, patah balik kepada hadis ni. Hadis ni adik Ibn Ishaq. Anak-anak. Apabila rawi mudallis, dia kata an daripada, maka itu tidak dikira sambung. Dia dikira putus. Mesti ada hadis lain yang menyokong. Melainkan rawi mudallis ini, kalau sekiranya dia kata haddathani atau akhbarani, baru dikira sambung. Kalau rawi mudallis kata akhbarani atau haddathani, telah menceritakan kepadaku, maknanya sambung. Kalau rawi mudallis kata an, hadisnya dhaif, tak boleh dipakai. Wan farada bihi walakinnahu lam yanfaridu bihi bal taba'ahu alaihi Salih bin Kaysan. Kemudian dikata walakin lam yanfaridu bih. Tapi hadis ni tidak ada satu, ada banyak lagi hadis yang lain yang taba'ahu, hadis mutabi'. Taba'ahu maksudnya datang dari perawi sahabat lain. Datang meriwayatkan hadis yang seumpama yang sama, iaitu hadis Salih ibn Kaysan. Waqad mala Ibn al-Jawzi ila inda Ahmad wa Nasa'i, di sisi Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, wa sanadul hadis ala syarti Syekhan, dan sanad hadis mengikut syarat Syekhan, mengikut syarat Syekh Al-Bukhari dan Muslim. Waqad mala Ibn al-Jawzi ila tashihihi, dan cenderung Al-Imam Ibn al-Jawzi mensahihkan hadis ni. Hadis ni sahih, hadis ni sahih. Berikutnya 453. Wa an Asma bintu Umais radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Ali radhiyallahu anhu, rawahu ad-Daraqutni. Dari Asma bintu Umais radhiyallahu anha adalah Fatimah radhiyallahu anha awsat, mewasiatkan an yughassilaha Aliyun. Fatimah mewasiatkan yang memandikan jenazahnya itu suaminya Ali radhiyallahu an.
Rawahu Daraqutni. Asar ini asar yang hasan. Berkata dalam At-Talkhis, rawahu Al-Baihaqi min wajhin akhar, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam jalan yang lain dan sanadnya hasan. Wa qad ihtajja bihi Ahmad wa Ibn al-Munzir. Imam Ahmad, Ibn al-Munzir menghujahkan dengan hadis ini, dan rijalnya itu siqat ma'rufun, dikenali. Wa akhrajahu al-Hakim, dikeluarkan oleh juga hadis ini oleh Imam Al-Hakim juga. Wa hasanahu Ibnu Hajar, dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka apa yang kita dapat daripada dua hadis ni? Pertama, hadis Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, asar Fatimah wasiat supaya suaminya mandikan dia apabila dia mati. Maka diharamkan bagi lelaki untuk memandikan mayat wanita. Diharamkan bagi lelaki untuk memandikan mayat wanita dan wanita memandikan mayat lelaki. Maksudnya, lelaki dimandikan oleh lelaki. Adapun jenazah wanita dimandikan oleh oleh wanita. Walau kana ar-rajulu muhriman lil mar'ati fala yajuzu an yughassil ar-rajulu ummuhu wa ibnatahu wa ghairihima min maharimihi. Termasuk kalau mak kita pun patutnya orang perempuan mandikan. Melainkan laki bini. Melainkan laki bini. Qala fil Mughni, dalam Al-Mughni, huwa qawlu aktsari ahli ilmi. Itu adalah pandangan banyak di kalangan para ulama. Wa ajazahu Malik wa Syafi'i inda darurah. Adapun Imam Malik wa Syafi'i mengharuskan kalau darurat. Kalau darurat, mayat jenazah wanita itu tak ada wanita yang boleh mandikan dia. Maka lelaki lah mandikan dia. Wasta'zamahu al-Imam Ahmad wa ghairuh. Yustathna min dhalika anna lirrajuli an yughsil zawjatah. Maka dikecualikan dalam bab ini hadis dua ni, iaitu suami memandikan isterinya dan isterinya memandikan suaminya. Begitu juga wa amatahu, hambanya boleh, bosnya, tuannya mandikan jenazah hambanya. Wa bintan, dan anak perempuan yang bawah 7 tahun, maka diharuskan, tak kira laki boleh, perempuan pun boleh. Hak yang atas 7 tahun, perempuan hak yang meninggal, maka yang mandikan wanita. Hak laki yang memandikannya adalah lelaki. Wa anna lil mar'ati an tughassil zawjiha wa sayyidaha, dan wanita boleh memandikan suaminya dan bosnya. Bukan bos maksudnya, hak ni ketua, tuannya. Kalau hamba kalau tuannya boleh. Wasabiyan duna 7 sinin, dan budak-budak bawah 7 tahun wanita boleh mandikan. Kalau budak-budak tu lelaki, boleh. Ini balik kepada hukum aurat lah. Balik kepada hukum aurat. So, budak-budak ni tak ada aurat lah. Maksud budak-budak belum balik dan sebagainya. Hak lelaki ke mandikan, perempuan ke mandikan, tak apa. Sama juga antara suami dan isteri, auratnya itu tak ada. So, sebab itu boleh. Adapun anak lelaki dengan mak masih ada. Dia kena tutup juga. So, suami isteri je hak yang tak ada tak? So, dia boleh. Qala Ibn al-Munzir, ajma' kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi anna lil mar'ati an tughassil as-sabiy as-saghir. Kata Ibn al-Munzir, telah ijma' hak yang kami hafaz daripada para ulama, bahwasanya wanita boleh memandikan kanak-kanak kecil, mutajarridan min ghairi mi'dhar, walaupun tak ada kain. Kanak-kanak budak kecil, so mandikan tak payah tutup-tutup dengan kain. So kanak-kanak tu boleh saja kan. Wa tamassu auratah wa tanzur ilaiha, boleh menyentuh kemaluannya dan melihat kepadanya. Lianna auratahu la hukma laha, kerana auratnya itu tidak ada hukum baginya fi hayatihi, pada kehidupannya, wa kadza ba'da wafatihi, kerana budak dah. So bila budak ni, so tak ada aurat waktu hidupnya, mayat pun begitu jugalah. Maka hadis 452 tadi menunjukkan seorang suami
boleh memandikan isterinya. Hadis 453, seorang suami, seorang isteri boleh memandikan, terbalik suami dengan isteri. Wa amma ghasala ar-rajulu zawjatahu fa huwa madhhabul a'immati salasah. Dalam bab fiqh pula, adapun memandikan seorang lelaki itu isterinya ataupun pasangannya, fa huwa mazhabul a'immati salasah, iaitu mazhab yang tiga. Apa dia? Mazhab jumhur. Siapa? Kecuali Abu Hanifah. Iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad ibn Hanbal, mazhab Maliki. Tiga mazhab jumhur ni menyatakan bahawasanya suami boleh memandikan mayat isteri. Isteri boleh memandikan mayat suami. Kecuali khalafa Abu Hanifah, kecuali Imam Abu Hanifah, falam yajuz lizzawji an yughassal zawjahu. Tidak harus, tak boleh bagi isteri ataupun suami memandikan pasangannya. Wa hujjatuhu anna alaqata an-nikah inqata'at. Kerana hujjah Imam Abu Hanifah adalah kerana hubungan nikahnya itu inqata'at, terputus, bil wafat, dengan kematian. Wal mu'tamidul qiyasu ala ghasliha lahu. Dan dia beriktimad atas qiyas ala ghasliha lahu. Wal qiyasu la yakfi. Dan qiyas itu tidak mencukupi. So, Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana hubungan nikah itu telah terputus dengan kematian. Betul tak? Yelah, suami dia meninggal tak? Lepas suami dia meninggal, putih ke tak putih? Habis iddah. Lepas habis iddah kematian, dia boleh tak kahwin dengan lelaki lain? Boleh. Maksudnya putuslah. Maka bila putus, maka Abu Hanifah kata, tak boleh lah. Tak boleh. Lelaki tak boleh mandikan wanita, wanita tak boleh mandikan lelaki. Imam Abu Hanifah ni boleh pakai ke tak boleh pakai ni? Ha? Kau orang yang cakap tu tak boleh pakai. Apa isu Imam Abu Hanifah? Apa isu Imam Abu Hanifah? Ada tak di kalangan ulama-ulama kita yang menolak Abu Hanifah? Kalau ulama-ulama sekarang ada? Tak ada. Kan? Ada. Yang seorang tu lah. Ada kan ulama? Ular dan semak dan menyemak. Dalam hadis dhaif. Dalam hadis dhaif tak? Itu dhaif. Apa makna Imam Abu Hanifah dhaiful hadis? Apa makna Imam Abu Hanifah dhaiful hadis? Lemah hadis. Adakah dia tu lemah? Adakah dia tu tak boleh pakai? Apa maksud dhaiful hadis? Dhaiful hadis kerana ingatannya. Kerana ingatannya. Dan maksud kerana ingatannya, Imam Abu Hanifah, setiap ulama dia ada takhassus. Imam Abu Hanifah adalah kana min takhassusihi al-fiqh. Imam Abu Hanifah adalah takhassusnya dalam fiqh. Sebab itu semua kita dah tahu dalam isu 2-3 hari ni, apa kata Syafi'i? Manusia beriktimad kepada fiqh Abu Hanifah. Maksudnya beriktimad, maksudnya bergantung kepada fiqh Abu Hanifah. Dalam hadis dia ingatannya dikatakan dhaif. Adakah apabila disebut dhaifu fil hadis, dhaif, ad-dha'fu fil hadis, lemah dalam hadis, adakah bermakna itu adalah bermakna kawan ini tak boleh pakai? Tak mana? Tak gitu. Dha'ful hadis banyaklah. Banyak keadaan. Imam Hafs an Asim, Hafs ibn Sulaiman, Hafs ibn Sulaiman dhaiful hadis. Dhaif.
Tapi orang pakai dalam Quran. Kerana adalah dia punya bidangnya Quran. Bidangnya Quran. Sebab tu ulama tak tolak. Orang tak tolak riwayat Hafs an Asim. Orang tak tolak. Bahkan kita ni pakai Hafs an Asim. Dia dalam hadis daif. Apa makna dalam hadis daif? Kerana itu bukan bidangnya. Maksudnya dia bukan dia bukan masalah mengkhususkan kehidupannya dengan hadis. Dah. Banyak lagi ulama Hamad, Imam Hamad, banyak lagi ulama-ulama lain yang dhaiful fil hadis. Dhaif. Tapi mereka imam. Min a'immatil muslimin, imam di kalangan imam-imam muslim. Lainlah kalau dia itu akidahnya Mu'tazilah dan sebagainya. Apa masalah Abu Hanifah? Disebut juga dalam bab akidah. Dia kata sebahagian menuduh Imam Abu Hanifah menyatakan Quran makhluk. Sedangkan orang sebut tentang masalah tu. Apa kata anak murid dia Abu Yusuf? Abu Yusuf anak murid yang paling, orang kata paling percaya dalam Abu Hanifah. Dia duduk bersama Imam Abu Hanifah berbincang masalah ini selama 6 bulan sehingga Imam Abu Hanifah mengeluarkan kenyataan man qala anil Quran makhluk kafirun. Siapa yang berkata Quran itu makhluk kafir? Kata Abu Hanifah. Kata yang diriwayatkan oleh anak muridnya Abu Yusuf. So Imam Abu Yusuf menyatakan apabila orang duk bercakap macam-macam tentang Abu Hanifah, kata dia menolak Quran, dia kata Quran itu adalah makhluk dan sebagainya, tak betul pun. Dan tidak ada pun lepas daripada itu ulama menyatakan bukan akidah Abu Hanifah masalah, tak ada. Baca syarah juga kepada kitab At-Tahawi. Siapa syarah Tahawi? Al-Izz. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Dia syarah juga dan mempertahankan Imam Abu Hanifah. Banyak yang mengisbatkan, yang menyandarkan bahawasanya Imam Abu Hanifah berkata Quran makhluk dan sebagainya, semuanya tidak sabit, tidak sahih. Jadi akidah tidak ada problem dalam kepada Imam Abu Hanifah. Dalam bab hadis dia kata dhaiful hadis. Dhaiful hadis. Dhaiful hadis macam kita sebut tadi. Dia adalah kehidupannya hamuhul fiqh. Dan dia tidak takhasus dalam hadis. Berikutnya, ni sebab tu kena baca apa kalam para ulama. Bukan pergi survey, ada je kalam yang mentohmah tak boleh pakai. Habis kalau ada kalam yang mentohmah Syafi'i macam-macam, boleh pakai. Banyak aja. Orang menuduh Al-Imam Al-Bukhari sebagai akidah yang menyatakan Quran makhluk. Ada. Habis nak tolak Al-Bukhari. Kena faham dan kena baca daripada pandangan yang boleh dipercayai. Berikutnya, Al-Imam Abu Hanifah ni munculnya, duduknya di Iraq. Apabila muncul duduknya di Iraq, kita tahu bahawasanya Iraq adalah tempat ahli bidah. Iraq munculnya ahli bidah yang banyak. Sehingga menimbulkan masalah tentang orang nak ambil hadis. Kenapa dalam riwayat ahli sunnah, riwayat Ali ibn Abi Talib tak banyak? Kenapa dalam ahli sunnah, riwayat Ali ibn Abi Talib tak banyak? Disebabkan pada zaman awal, kemunculan Syiah Rafidah yang membuat hadis palsu dan sebagainya, sehingga para ulama pun sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis daripada kalau sekiranya ada nama Ali. Bukan bermakna menolak Ali. Bukan bermakna Ali Syiah. Kerana puak-puak Syiah suka buat hadis palsu dan sandar kepada imam. Dan sandar kepada Imam Ahlul Bait. Al-Imam Abu Hanifah duduk dalam kalangan ahli bid'ah yang banyak sehingga dia menjadi begitu berhati-hati dalam mengambil hadis. Bukan dia tolak hadis. Ini pun satu masalah. Orang belajar, oh Imam Abu Hanifah Ahlul Ra'i. Kepala otak Ahlul Ra'i macam faham. Ahlul Ra'i ikut kepala otak. Ahlul Ra'i ikut pandangan. Itu bukan makna Ahlul Ra'i. Itu bukan makna Ahlul Ra'i Imam Abu Hanifah. So dia kata madrasah ahlul hadis, madrasah tu ahlul ra'i. Ada madrasah ahlul hadis pakai hadis. Madrasah ahlul ra'i pakai otak. Tak.
Maka dikatakan bahawa Al-Imam Abu Hanifah banyak pakai qiyas. Banyak pakai qiyas. Qiyas adakah dia sumber hukum? Ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sepakat semua ulama' itu. Sepakat ulama' menyatakan sumber pendalilan hukum 4 yang disepakati. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Qiyas. Qiyas macam mana? Ingat Imam Abu Hanifah suka-suka buat qiyas. Kalau dia suka-suka buat qiyas ikut hawa nafsu, Imam Syafi'i tak tahu ke? Imam Syafi'i tak tahu. Si Imam Syafi'i kata bahawa seorang beriktimat kepada fiqh Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Dia tak dan jumpa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal 150, dia boleh lahir. Imam Abu Hanifah dan ambil ilmu daripada tabi'in, daripada hatta dikata daripada para sahabat. Tinggal lagi dia duduk di Iraq. So, mereka sangat berhati-hati dalam mengambil hadis. Berikutnya, para ulama bila menulis tentang Abu Hanifah, dan bukan Abu Hanifah saja, ulama-ulama lainnya sebagaimana Al-Imam Syafi'i kata, tak ada orang atas muka bumi ini melainkan akan terlepas daripadanya hadis Nabi. Kata Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, tidak ada orang atas muka bumi ini yang ada semua padanya hadis Nabi. Tak ada. Tak ada. Pasti ada hadis yang luput daripada pengetahuannya. Memanglah. Yang duk cakap pasal Abu Hanifah ni macam dah semua hadis dia tahu. Baru kena sunnah 2-3 menjak ni je. Apa nama konon. Kan? So, kalau ya pun, tengoklah kalam para ulama besar sikit. Ulama-ulama berikutnya. So, itu keadaan Abu Hanifah. So, Al-Imam Abu Hanifah bukan menolak hadis. Hak tu yang kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahawasanya siapa yang kata Abu Hanifah ataupun mana-mana imam di kalangan imam-imam muslimin yang menolak hadis dan mendahulukan qiyas atau akalnya, maka orang ni satu, tak, pertama sama ada dia tersilap, atau yang kedua kalau dia tak tersilap dia ikut nafsu. Orang yang menuduh Abu Hanifah menolak hadis Nabi, beriktimat kepada qiyas ataupun beriktimat kepada otak atau akal semata-mata, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah tak lari daripada dua jenis. Satu jenis tersilap, yang tersilap tu okey lagi lah. Yang kedua ikut nafsu. Maksudnya jahat, ikut nafsu. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menakalkan juga daripada Abu Yusuf, anak murid hak yang dipercayai lah kepada Imam Abu Hanifah ni, Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf duduk dengan Imam Malik, berjumpa dengan Imam Malik rahimahullah. Apabila berjumpa dengan Imam Malik bertanya tentang masalah-masalah fiqh, Imam Malik menjawab dengan hadis, dan Imam Malik menjawab dengan nisbah Ahlul Madinah. Ahlul Madinah, kita tahu bahawasanya dua madrasah tadi itu, madrasah Ahlul Hadis dan madrasah Ahlul Ra'i. Madrasah Ahlul Hadis maka terkenal padanya Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Abu Yusuf berjumpa dengan Imam Malik rahimahullah. Maka dia bertanya tentang masalah fiqh. Dijawab kepadanya oleh Imam Malik dengan Ahlul Madinah punya periwayatan lah. Maksudnya hadis. Apa kata Abu Yusuf? Sehingga banyak pandangannya ditarajuk. Banyak pandangannya di revise dan dilihat kepada hadis yang dia dengar daripada Imam Malik rahimahullah. Dan kata Imam Abu Yusuf, jika sekiranya perkara ini diketahui oleh sahibaya, oleh dua sahabatku. Apa maksud sahabat kata itu? Maksudnya Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Itu anak murid Abu Hanifah dua. Iaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani. So dua. Kata Abu Yusuf, kalau sekiranya
apa yang dibentangkan, diberitahu oleh Imam Malik rahimahullah ini daripada hadis-hadis Nabi, pasti, saya pasti bahawasanya dua sahibku iaitu Abu Hanifah gurunya dan juga Ahmad ibn Hasan al-Syaibani akan menarik balik pandangan-pandangannya. Sebab Abu Yusuf sendiri menarik dan melihat kepada dalil yang dibawa oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bermakna, kalam ini dinakal oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Maka Abu Yusuf kata bila dia jumpa dengan Imam Malik dan dia kata, dia tanya masalah-masalah fiqah dan Imam Malik menjawab dengan hadis Nabi, maka dia kata kalau sekiranya Abu Hanifah tahu dan Muhammad tahu, maka dia pasti akan menarik semula pandangannya dan melihat semula pandangannya. Maka dari sini para ulama ahli sunnah buat kesimpulan bahawasanya Imam Abu Hanifah, ia tidak sampai kepadanya banyak hadis. Dan kalau sekiranya sampai kepadanya hadis pun masih lagi ada sifat berhati-hati kerana ahli bid'ah ramai. Ahli bid'ah sekeliling Imam Abu Hanifah ramai. Sebab dia duduk dekat Iraq, dia bukan duduk kat Madinah. Kalau Madinah madrasah tu ahlul hadis, ahlul ra'i dekat Iraq. Maka kita pun tahu banyak hadis juga bahawasanya fitnah muncul daripada Iraq. So, para ulama yang duduk di sana sangat berhati-hati dalam masalah ni. Sangat berhati-hati di dalam menakalkan hadis Nabi kerana dibimbangi takut-takut hadis tidak sahih. Maka itu keuzuran yang ulama sebut kepada Abu Hanifah. Di samping tak sampai kepadanya hadis, ya dha'ful hadis, lemahnya Imam Abu Hanifah dalam hadis bukan bermakna at-ta'an kepada adalah imam. Bukan adalah celaan kepada adalah keadilan Imam Abu Hanifah. Sebab itu ulama mengkritik Abu Hanifah dalam fiqh dengan membiarkan, dengan menyatakan keimaman Abu Hanifah. Dia tak macam ahli bid'ah yang lain yang ulama mentahmah dan mengkritik dan menyatakan ditolak, tak dipakai, tak. Maka dikatakan daif dalam hadis, tapi keimaman Abu Hanifah diiktiraf oleh ulama semua. Tiba-tiba datang orang Malaysia, bukan Malaysia. Orang luar Malaysia, duduk Malaysia, boleh cakap Melayu. Boleh baca Arab tapi malas baca. Menuduh macam-macam. Tak ada dalam kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan tak ada dalam kalam Ibnul Qayyim anak muridnya celaan kepada Abu Hanifah, melainkan menyebut keimaman Imam Abu Hanifah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, puak-puak sunnah salafi, aku nak pakai siapa lagi kalau tak Ibn Taymiyah? Kan nak Ibn Taymiyah sangat. Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim, setelah dia nakalkan tadi kalam Muhammad, kalam Abu Yusuf, maka dia kata siapa-siapa yang menyatakan, menyangka bahawasanya Abu Hanifah menolak hadis dan mendahulukan qiyas, maka dia tersilap ataupun dia mengikut nafsu. So Abu Hanifah tak buat benda-benda hak yang sehingga adalahnya itu dipertikai, tak. Dalam beberapa isu dan sebagainya, banyak, ya, kita tak nafikan banyak ulama mengkritik. Yes, ada. Mana ada ulama yang tak ada orang kritik? Macam kita sebut, Imam Syafi'i pun ada orang kritik. Al-Bukhari pun ada orang kritik. Siapa yang tak terlepas daripada kritikan? Itu jarh ta'dilu. Bacalah semua. Bukan baca 1, 2, 3 pandangan kemudian meninggalkan pandangan yang lain. Dulu kita ada isu Muhammad ibn Ishaq. Dulu ada isu Muhammad bin Ishaq, tak? Muhammad bin Ishaq, ia sebahagian tokoh menolaknya. Sehingga sebahagian tokoh menyatakan dia Syiah, tak? Menyatakan dia itu Rafidhi. Sehingga periwayatannya ditolak. Ia yang tolak tu, tolaklah. Tapi majoriti ulama ahli sunnah adakah menolak Ibn Ishaq? Tak. Majoriti menyatakan Muhammad ibn Ishaq Saduq. Muhammad ibn Ishaq Saduq. Terutama, dan dia itu imam fil maghazi. Imamul fil maghazi Muhammad ibn Ishaq. Imam dalam sirah.
Walaupun memanglah kita kata taklah semua yang diriwayat itu sahih, dah. Siapa kata? Semua imam ada melakukan kesilapan. Dah kalau tak ada, kalau imam semuanya betul, Nabi lah dia. So Nabi yang tak ada kesilapan. Adapun imam mestilah ada kesilapan dia orang. Sahih Bukhari tu, kenapa orang kritik? Menunjukkan ketidaksempurnaan manusia. Sahih Bukhari tu dikritik. Maka tak heranlah Abu Hanifah pada orang kritik dan sebagainya. Tapi ulama-ulama yang mengkritik, ya sebagai mereka yang bersezaman dengan Imam Abu Hanifah, mengkritik Abu Hanifah. Setelah apa yang dikritik itu sampai dan sebagainya, dah cukup. Dia tak berhenti takat itu. Maka sehingga para ulama berikutnya, dah tahu dah apa kelemahan, maka kelemahan itu tidak diambil. Adapun keimamannya dalam fiqah itu tidak ditolak. Dan bukan bermakna kalau kita kata dalam pandangan ini, pandangan Abu Hanifah sekian dan sekian. Adapun pandangan jumhur adalah sekian dan sekian. Maka pandangan jumhur kita pakai kerana kuatnya dalil. Adapun pandangan satu Abu Hanifah itu, apa bodoh cakap Abu Hanifah. Ini siapa kau nak cakap dia bodoh? Siapa nak cakap Abu Hanifah Dajjal? Sebagai mengkapirkan Abu Hanifah, dah kenapa ni? Gila ke apa? So mana tajuk kita baca ni? Suami boleh mandikan jenazah isteri. Isteri boleh mandikan jenazah suami. Majoriti ulama cakap, jumhur. Abu Hanifah kata tak boleh. Tapi adakah itu masalah? Itu masalah fiqah. Maka Abu Hanifah, dia ada hujahnya. Kenapa? Apa hujahnya? Kerana dengan kematian, maka terputus hubungan. Dengan kematian, terputuslah hubungan suami isteri. Maka bila terputus hubungan suami isteri, maka baliklah kepada hukum asal. Hukum asal apa dia? Iaitu, lelaki tak boleh memandikan perempuan yang bukan dia punya isteri. Maka mayat lelaki dimandikan oleh lelaki, mayat perempuan dimandikan oleh mayat perempuan. Melainkan isteri, suami isteri ini berdasarkan pandangan jumhur kerana hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca. Dan kenapa Abu Hanifah berhujah demikian? Boleh jadi hadis ni tak sampai kat dia. Dan bahkan kita baca tadi hadis yang Aisyah tadi ni. Lau muti qabli. Kalau engkau mati dulu wahai Aisyah, aku akan mandikan jenazah engkau. Kan ada ulama yang mendhaifkan hadis ni? Ada ulama mendhaifkan hadis ni? Ada ulama mensahihkan hadis ni? Ditambah pula pada zaman Abu Hanifah, ahli bidah ramai, puak-puak syiah ramai, kilang palsu, merata-rata. Maka para ulama awal adalah sangat berhati-hati mengambil hadis. Itu pun tak faham. Susah. Okey, kita sebut tadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Al-Qayyim. Tak ada pun kata tak boleh pakai. Abu Hanifah kita masuk tereban dalam tong sampah. Tak. Muhammad Ibn Ishaq kitabnya tak boleh pakai. Tong sampah dah? Gerbung. Mana ada? Mana orang tak marah Wahabi? Bukan Wahabi punya masalah. Macam itulah. Mana-mana ulama pun begitulah. Tinggal lagi. Dia bukan ahli bid'ah. Akidahnya betul. Bacalah Fiqhul Akbar. Walaupun ada pandangan tentang masalah Fiqhul Akbar. Adakah itu kitab Abu Hanifah tak Abu Hanifah. Tapi masalahnya semua imam mazhab yang empat akidahnya sama. Tak ada perbezanya. Beza dalam masalah fiqh tak ada masalah. Dan berbezanya dalam masalah fiqh. Bukan kita pada zaman sekarang nak tuduh mereka menolak hadis. Tak. Maka ini telah dijawab oleh anak-anak murid beliau. Ulama-ulama yang datang kemudian. Kenapa Abu Hanifah begini. Dan apabila telah sampai, maka mereka stop. Mereka tawakuf, tak cakap apa-apa tentang Abu Hanifah. Melainkan memuji Imam Abu Hanifah as a imam. Ibn Baz rahimahullah, Syekh Saleh Ibn Uthaymin. Ditanya tentang masalah Imam Abu Hanifah. Bukannya engkau, Bukan engkau ditanya dulu. Ulama Salafi besar ditanya dah. Syekh bin Baz dah ditanya. Ibn Uthaymin dah ditanya tentang masalah ni. Tak ada kalam Ibn Baz, Ibn Uthaymin yang mengutuk Abu Hanifah. Tak ada. Tak ada kalam Ibn Baz, Ibn Uthaymin yang menyatakan bahawa Abu Hanifah ni kafir. Abu Hanifah tak boleh pakai. Oh, hadisnya ditolak, dibubuh dalam tong sampah. Tak ada. Mereka hanya menyatakan, ya,
adanya kesalahan sebahagiannya, yang kesalahan itu setelah dibetulkan dah cukup, takat tu je. Jangan lebih-lebih. Dia imam. Engkau siapa? Imam kampung budak. So, bin Baz, Ibn Uthaymin. Siapa lagi ulama Salafi nak urujuk? Kalau tak bin Baz, Ibn Uthaymin. Ada tak kalam Syekh Al-Albani mengutuk Abu Hanifah? Saya cabar je. Tak kejut. Cabar orang boleh belah. Saya cabar. Bawa mana kalam Ibn Baz mengutuk, mengkafirkan, menolak. Tak adanya nama Abu Hanifah dalam hadis. Masalah pada engkau ke? Tak adanya dalam sanad rawi An-Nu'man. Masalah pada engkau ke? Banyak hadis Abu Hurairah. Tak banyak hadis Abu Bakar, hadis Umar. Problem. Kita sebut tadi. Nak cari hadis Ali. Nak dibanding dengan sahabat yang lain. Banyak tak? Kenapa ulama ahli sunnah tak ambil hadis Ali? Macam kita sebut tadi lah. Bukan bermakna kalau tak ada nama Mamat ni dalam periwayatan hadis, maksudnya, kita boleh pakai. Walaupun hadis Ali tak banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab ahli sunnah, tetapi hadis-hadis yang di fiqh Ali tu ada dalam hadis-hadis yang diriwayat oleh sahabat lain. Apa masalahnya? So, bukannya bermakna tidak adanya daripada An-Nu'man, daripada Abu Hanifah. Nampak tak dia tak ada. Ulama tak ambil. Apa masalah kau? Kalau dia tak ambil, buat apa masalahnya? Banyak lagi ulama lain yang tak ada. Kalau ada dalam sanad pun dhaif pun, apa masalahnya? Tak ada masalah. Dan kalau sekiranya ada sekalipun nama dia dalam sanad dhaif, ada sanad lain ataupun jalan periwayatan yang lain yang merupakan hadis yang sama, habis tak belajar, boleh dikuatkan antara satu sama lain. Apa masalah kau? Boleh kan bodoh saja. Kan? Tak ada perkataan lain lah. Ni baru kita kata luhumul ulama masmum. Daging ulama ni racun. So, Allah merahmatilah orang yang tahu kadar diri dia. So, kalau dah kadar diri pun tak ke mana, sibuk nak mempertikaikan hak ulama, hak yang ulama lain pun menerimanya, apa masalah? Eloklah banyak lagi baca, dan bacalah tentang Abu Hanifah. Tentang adakah ulama menolak beliau, tak boleh pakai dan sebagainya. Maka tetaplah kau nak kritik macam mana pun, tetaplah nama Abu Hanifah tu harum, dan tetaplah nama Imam Abu Hanifah tu imam di kalangan imam-imam muslimin. Dan hanya engkau tu tidak seumpama seekor anjing hak menyalak ke bukit saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis dah. Hadis yang berikutnya 454 kita sambung lain kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.